Tak nak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang semua pelashen-pelashen Form 2 saya ucapkan, dan juga semua pelajar-pelajar Form 2, pelajar-pelajar tingkatan 2 yang join dan juga serta kelas pada petang ni. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih berbanyak-banyaklah kepada awak semua sebab join dalam seminar ilmu free geografi. Dan hari ni saya percaya rupa-rupanya awak tak banyak kelas pun rupanya. Kan hari ni bukan awak je lah, ilmu free hari ni memang kelas paling sikit lah saya rasa. 3 kelas je. Dan 2 daripadanya adalah kelas Firdaus. Kan tak banyak pun kelas hari ni. Okey, dan ini adalah kelas Form 2 yang terakhir yang berada di penghujung dah sebenarnya untuk lah. Okey, normal kelas dah habis. Untuk seminar ni adalah seminar terakhir kita. Okey, dan untuk tahun 2023 awak pun bakal memasuki satu fasa baru, iaitu ke alam zaman yang baru. Awak pun tahu awak akan masuk tingkatan 3. And aduh, tak tahu nak cakap macam mana, tapi semoga berjaya lah. Okay, nanti dah masuk tingkatan 3, nanti mungkin awak pun dah akan jumpa cikgu-cikgu baru kan. So janganlah lupa okay? Jangan lupa muka ini, muka yang sudah pun bersama-sama dengan awak. Tiba kan. Sedih tak? Sedih tak? Awak rasa sedih tak? Sedih lah kan. Semua saya suka tau, mengajar awak semua seronok tau. Satu je saya tak suka, budak nakal ke se? Budak nakal saya tak kisah. Budak nakal, budak cakap macam-macam kat komen tu tak ada hal lagi. Tu okey. Yang sedih sangat-sangat adalah bila kena berpisah dengan student tu lah. Aduh, sedihnya kan. Ha. Yelah, mana taknya setiap minggu jumpa muka ni kan. Muka awak lah yang setiap minggu lah kan. Setiap minggu lah adalah periangnya kan. Jadi itulah. Okey. Hai, terasa betul. Tanda-tanda akhir tahun lah. Tanda-tanda akhir tahun. Betul lah. Bukan tanda-tanda akhir zaman Tanda-tanda akhir tahun. Okay. Alright. So semua orang dah download ke nota ilmu free untuk geografi? Tak sama tau. Sejarah-sejarah. Geografi-geografi. Okay. Tanda-tanda. Okay. So ini adalah nota geografi form 2. Okay. Dan sama juga, macam sejarah juga. Kita dah pun selesai bincangkan hari tu. Hari Rabu hari tu kita ada seminar satu kan. Dan seminar tu pun kita bincangkan banyak juga perkara. Okay. Love. Teringat love ni kan. Sebab love ada tu kan. Kecing ada love kan. Okay. Last hari tu saya bincangkan dengan awak adalah, kalau awak ingat lagi, saya ada kongsikan dengan awak silibus geografi tingkatan 2 kan. Ingat lagi? Bukan yang love tadi tu yang love tu bukan Okay. Dan kita dah berbincangkan skala dan jarak kan, yang minggu lepas. Lepas tu, dan sebab kita tahulah apa bahagian-bahagian pecahan-pecahan yang ada di dalam keseluruhan bab-bab di dalam geografi ni. Misalnya bab 1 dengan 2 adalah kemahiran geografi. Bab 3, 4, 5, 7 adalah cuaca dan iklim. Bab 5, bab 6, bab 8 pengangkutan dan telekomunikasi. Okay. Kemudian bab 8 awak jumpa sekali lagi pengangkutan. Cuma perbezaannya ni di Malaysia, ni di Asia. Okay. And then peranan global dan pemanasan global dan teknologi hijau. Semuanya kita dah pun bincangkan di dalam normal kelas, dan juga diminta untuk buat latihan dan juga ulang kaji semula. Okey, dan kita bincangkan skala, apakah itu skala. Saya cerita kat balik kat awak skala, jenis skala, jarak dan sebagainya. Okey, untuk hari ni, hari ini. Okay. Hari ni saya rasa saya nak cerita satu benda yang berbeza. Sebab apa? Bab yang hari ni yang saya nak kongsi dengan kat awak adalah tidak lain dan tidak bukan. Tada! Bab apa hari ni agak-agak? Cuba teka sikit, tengok sikit background saya ni. Bab hari ni adalah bab apa? Seterapung-apung nak lari pun boleh. Boleh berlari lagi kat sini. Ada lawan ke? Ada lawan. Ingat, awak je ada filter, boleh buat filter kentang. Saya pun boleh lah. Cuma bukan kentang lah. Saya duduk kat luar planet. Seni duduk luar planet pun pakai baju Melayu. Memang kat luar ni kami ada buat solat Jumaat sikit tadi. So biasalah ada solat Jumaat tadi. Masjid apa tu? Masjid Mekabot. Kat luar Okey, dah. Sebut api sikit sah. So tengok belakang sah. Tengok belakang. Biasalah. Kalau awak nampak hujung sana tu, tu ada Zuhal tu.
Yang tu Pluto. Ini Marik. Nampaklah kat situ. Okey, so bab apa ni yang kita nak belajar ni? Tidak lain dan tidak bukan, iaitu bab 3. Okey, bab 3. Okey. Dan bab 3 ni adalah menceritakan, tukar dulu background duk borak-borak ni kan lupa tukar background. Okay. Alright, kita akan bincangkan bab 3, iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. And kenapa saya pilih bab ni? Sebab apa saya pilih bab ni? Sebab daripada bab inilah awak akan bawa pula kepada bab 4, iaitu cuaca dan iklim di Malaysia. Dan daripada bab ni lah juga awak akan tahu apa cuaca dan iklim yang ada di Asia. Di Asia lah. Jadi bab ni sangat-sangat penting dan kita perlu tahu lah. Sebab bab ni dia berkesinambungan. Tapi sebelum panjang saya nak cerita kejap lagi. Saya rasa selebihnya lebih baik dan juga elok moleknya kalau kita mulakan dulu kelas kita ataupun seminar kita pada petang ni, bagi memberkati majlis ilmu kita. Macam biasa, kita mulakan dengan ulumul kitab Al-Fatihah bagi pelajar-pelajar beragama Islam. Bagi pelajar-pelajar saya yang bukan beragama Islam, boleh berdoa dan bertafakur mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Rabbil Alamin. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Semoga usaha kecil kita hari ini, dengan kita belajar seminar ilmu free ni, sedikit sebanyak membantu kita untuk menjawab peperiksaan. Sebenarnya kita belajar ni, saya nak spoiler lah dekat awak, bukanlah untuk peperiksaan semata-mata. Kita belajar ni kerana ilmu, betul? Tapi kerana ilmu pun, duk tuition sana, tuition sini, tiba-tiba result 18 apa cerita kan? So kita tak lah macam tu. So macam mana pun, result kena gempak, kena power, buktikan. Dekat siapa nak kena buktikan ni? Dekat member ke? Dekat classmate ke? Dekat jiran ke? Tak. Hanya for your parents saja. Buat yang terbaik, belajar yang terbaik, hadiahkan untuk parent awak. Okay, boleh? Betulkan hati, baikkan niat awak ke? Betulkan niat, baikkan hati. Apa-apa yang awak buat ni, semoga mendapat keberkatan dan juga keredaan ibu dan bapa awak. Yang mana yang masih ada ibu bapa, jaga mereka elok. Spend masa awak tu dengan mereka. Jangan tinggi suara. Janganlah belagak sangat-sangat sampai tahap merendah-rendahkan orang yang tak ada ibu bapa kan. Saya faham ada juga yang tak ada ibu bapa. So awak kena faham lah perasaan orang, jaga sensitivity and ada common sense. So siapa yang ada parent, hargai. Yang tak ada parent, saya tahu ada dalam kelas ni yang kira tak ada parent. Awak doakan je. Doakan mereka. Boleh? Saya tutup dulu chat. Kan dah macam dah jadi kat chat tu. Yang kuban-kuban kejap lagi. Sebab itu saya tutup dulu chat. Untuk seminar hari ni, jom kita tengok. Kembali kita. Dalam bab 3, pengaruh pergerakan bumi dan terhadap cuaca dan iklim. Bukanlah saya nak ajar semua benda balik. Tak adalah saya nak ajar pun. Saya nak share je balik. Dan saya nak bagi tahu dalam bab ni, apa perkara-perkara yang penting. Yang awak dah, saya percaya, yang ada yang dah tak berapa nak ingat sangat dah. Mungkin ada yang boleh senang cakap awak lupa lah bab ni. Banyak yang dah tak ingat dah. Sayanglah, dulu time awak belajar awal tahun hari tu, macam, banyaklah awak dah belajar ni, dah belajar ni. Tiba-tiba bila exam, takut yang awak dah tak berapa nak ingat sangat. Dan bab ni saya boleh katakan one of the important chapter dekat dalam subjek geografi. Dan kalau awak boleh kuasai bab ni, banyak markah yang awak boleh dapat. Alright, kita tengok kat sini. Bab 3, pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Saya rasa tak payah nak cakap banyak dah. Awak dah tahu dah. Yang paling penting adalah dalam bab ni, dia sebenarnya menceritakan tentang pergerakan bumi. Bumi kita ni, zaman dulu, mereka ada pendapat, ada satu falsafah yang mengatakan bumi kita ni tak bergerak. Matahari yang mengelilingi bumi. Zaman dulu memang betul lah benda ni. Memang saya ada belajar benda ni. Tetapi rupa-rupanya masyarakat telah pun tertipu. Sebab apa? Kita dah ada pun kajian yang saintifik yang telah dilakukan oleh saintis yang mengatakan rupanya bukan matahari yang mengelilingi bumi, sebaliknya bumi yang mengelilingi matahari. Bumi berputar pada atas paksinya, kan? Adanya kejadian sandman dan sebagainya. So, betul lah. Pergerakan bumi. Kejap lagi saya pecahkan. Pergerakan bumi ni dia terbagi kepada berapa. Dan dia memberi kesan. Kesan kepada apa? Kesan kepada kita punya cuaca dan juga iklim. Cuaca tu apa? Iklim tu apa? Cuaca ni senang cerita, panas dan hujan. Bila hujan tu sejuk lah kan? Panas dan hujan. Panas dan sejuk. Tu adalah cuaca. Iklim ni pula lebih kepada suhu kita, lebih kepada kita punya keadaan, kita punya hujan kita macam mana dipengaruhi. Hujan tu lebat ke, kerap ke, kurang ke dan sebagainya.
ataupun berlaku kepada kita punya fenomena-fenomena yang berlaku. Itulah dia. Okay, iklim beza cuaca dan iklim. Okay, alright. So kita tengok dulu yang pertama awak kena tahu adalah apa. Tengok gambar kat belakang ni. Okay, gambar ni pun sedang masukkan dekat dalam awak punya nota. Okay, ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar sistem solar kita. Ni gambar apa? Sistem solar. Jangan cakap ni adalah gambar planet. Bukan. Planet tu dalam dia ni. Semua yang ada ni adalah sistem solar. Okay, yang mana kita panggil sebagai galaksi. Bukan boboiboy galaksi. Bukan boboiboy galaksi. Okay, sistem suria ataupun solar system. Dua-dua boleh diterima. Okay, sistem apa saya sebut tadi? Sistem solar. Sistem suria. Sistem suria. Okay, sistem suria dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai solar system. Okay, solar system. Okay. And then yang menjadi titik tengah dari dalam sistem ini adalah matahari. Okay, matahari yang paling tengah sekali. Okay, matahari kat tengah. Okay, menjadi titik tengah dan juga pusat, dan matahari tidak bergerak. Okay, statik. Dan juga diikuti dengan 8 buah planet. 8 planet. Ini semua adalah planet-planet yang ada. Kita ada Utarid, Zurah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptune. Okay. Pluto ada ke Pluto? Ada ke Pluto? Enggak ada. Tapi dulu ada tau. Dulu memang ada Pluto. Sebab dulu dikatakan Pluto tu adalah sebahagian daripada planet. Tapi rupa-rupanya dia bukan planet rupanya. Kita semua kena scam rupanya dia adalah sejenis bintang. Yes, Arni. Dia adalah sejenis bintang ataupun kerdil je lah kan. Dan dia kecil dan terlalu jauh. Faham tak? Dan dia nak masa tu macam tak logik lah kan. Okay. Dan bumi lah satu-satunya yang ada hidupan. Maksudnya ada apa? Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada haiwan, ada hidupan, ada makhluk yang hidup. Bumi je. Kalau dekat you tarik Zurah hari ni, setakat hari ni, setakat jam ni, tak ada lagi apa-apa dapatan yang ada makhluk yang hidup kat sana. Kita tak ada bukti lagi. Tapi kalau awak cakap, sir, lagi 1 jam sir, telah pun dijumpai ada makhluk ni. Mungkin boleh. Tapi selama kita hidup ni, tak ada pun satu jumpaan lagi. Okay? Apa function planet lain, sir? Christina, semua ciptaan Allah itu Allah tidak akan mencipta dengan sia-sia. Macam ustaz pula. Bye. Macam ustaz. Saya bukan ustaz, saya cuma baru nak start. Bunyi engine kan. Baru nak start engine. Okay. Tapi itulah yang saya cuba untuk sampaikan. Semuanya ada sebab untuk manusia kaji, untuk kita sentiasa berfikir, menggunakan logik akal manusia. Dan ada pula something yang kita tak boleh menggunakan logik akal manusia. Semua tu ada lah. Okay. Nanti awak akan belajar dengan lebih detail lagi nanti. Okay. So, bumi berada pada planet yang ketiga. Dan saya nak tanya awak, nampak tak ada line-line ni? Nampak tak ada macam line-line ke? Itu kita panggil sebagai apa pula? Okey, tadi semua ni kita panggil sebagai planet. Semua ni adalah planet. Okey. Yang lain-lain yang awak nampak tu, itu semua kita panggil sebagai orbit. Orbit. Orbit ni apa pula? Orbit ini adalah laluan yang dilalui oleh setiap planet-planet ni. Maksudnya, kalau bumi di lingkaran yang ketiga, dia akan lalu sini je lah. Dia takkanlah masuk member yang sebelah punya. Dia takkan masuk. Orang lari, home tembak, orang pun lari kan. Lari. Ada orang line pertama, ada orang line kedua, line ketiga, line keempat, line kelima. Orang yang line pertama boleh tak dia masuk line kedua? Tak boleh. Dia kena duduk line dia lah. Sama lah juga dengan orbit bumi ni. Faham? Cara nak hafal kedudukan, jangan risau. Dia tak tanya pun planet apa nombor 1, planet apa nombor 2. Dalam sains dia tanyalah. Tapi benda ni kan basic, dah belajar dah sekolah rendah. So kena tahulah. Sekurang-kurangnya nak tahu you tarik Zurah bumi. Okay, so tak tahulah, tak buatlah formula ni. Okay. Okay, tapi at least awak tahu lah beberapa planet. Okay, selesai. Tapi kalau awak tahu dalam bahasa Inggeris, kan ada kan Venus, Mars, Jupiter, kan? Kan ada kan bahasa Inggeris kan? Earth. Itu semua adalah nama-nama dalam sejarah lah yang saya belajar. Ini semua adalah nama-nama dewa Rom. Tamadun Yunani. Diorang letak nama dewa-dewa dia. Tetapi dalam bahasa Melayu ni, sebenarnya adalah penggunaan daripada bahasa Arab sebenarnya. Sebab orang Arab ni, diorang zaman dulu, ada cerdik-cerdik pandai yang mereka menjumpai planet-planet ni. So, dinamakan dengan nama Arab. Ada juga. Macam tu lah, lebih kurang lah. Macam Mushtari, Zuhal. Kan macam nama Arab kan? Cuma kalau perasan, Uranus dengan Neptune ni je yang bukan nama Arab lah. Dia menggunakan nama tamadun Yunani sebab mereka yang menjumpai. So, kita tahu sampai sini,
Maksudnya tokoh-tokoh intelektual Islam yang jumpa. Sampai sini dah tak dah. Sebab agama Islam, tamadun Islam masa tu dah semakin jatuh. Zaman zaman Khulafah, zaman Turki Uthmaniyah dah mula merudum. Maka muncullah pelopor-pelopor intelektual daripada barat. So mereka namakan sebagai Uranus dan Neptune. So ni adalah nama daripada tamadun Yunani. Tu sikitlah sejarahnya, sikitlah boleh tahu. Okey, cerita tentang dekat dalam ni apa yang penting. Okey, awak tulislah. Yang pertama, apa yang awak boleh bagi tahu, apa yang awak boleh mention adalah awak boleh bagi tahu. Okey, terdapat jejak apa awak boleh bagi tahu kat situ adalah, okey, first kita bagi tahu dulu lah sistem suria ni. Saya nak awak tulis. Ya, okey, okey, sistem suria terdiri daripada matahari, terdiri daripada matahari. Okay, sistem suria terdiri daripada matahari dan 8 buah planet utama. Dan 8 buah planet utama. Okay, dah tu dah. Okay, tambah sikit kat situ. Kesemua planet ini beredar. Kesemua planet ini sikit je, tak banyak pun. Kesemua planet ini beredar, mengelilingi. Kalau ada nota ke apa, contohnya mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Selesai. Dia dapat kesemua sistem suria terdiri daripada matahari dan 8 buah planet. Okey, ingat yang benda yang major, yang paling penting yang awak kena ada adalah matahari, okey, dan 8 buah planet. So kena hafal benda tu. Matahari kena ada, 8 buah planet tu kena ada. Okey, boleh? Sekejap, ada kawan awak tanya ni. Hai sir, seperti yang dijanjikan, saya dah pecah masuk kelas sir. Lah, ada orang pecah masuk kelas sir. Maksudnya dia bukan passion form tu tapi dia masuk. Rajin jangan lupa salin Biasalah sini-sini awak ni memang ada pun. Tak tahu lah ke form 1. Siapa tak tahu. Okey, orbit dengan paksi tu sama ke sir? Faiz, orbit adalah lingkaran tu. Paksi adalah bumi je. Kejap lagi saya cerita apa beza paksi dengan orbit. Orbit kita dah tahu kan? Kejap lagi saya explain sikit pasal paksi. Paksi ni kita kena cerita tentang putaran bumi dulu. Okey? Sir, macam mana nak jawab geo dengan mudah, sir? Eric kena belajar baru dia jadi mudah. Kalau tak belajar dia jadi susah. Saya nanti upload answer tak? Arina. Yes, Arina. Nanti saya upload answer. Bukan form 1, sir. Bukan form 1. Okey lah. Okey, jom sambung jom. Saya tinggal dulu komen-komen tu. Tak baca nanti kan merajuk. Awak adalah kuat merajuk. Tak baca sikit dah lah, sir. Saya tak sayang kita orang kan. Kan. Itu je awak punya isu awak. Beli jiwa. Beli jiwa dengan saya kan. Saya dah tak sayang kita orang dah. Tak apalah. Saya dah tak baca komen kita orang. Okey. Tinggalkan dulu chat-chat tu. Saya tahu awak suka chat. Okey. Dah. Settle kat sini. Okey. Kat sini ada apa-apa tak persoalan nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada kita pergi kat bahagian bawah boleh? Okey, sir. Tak ada apa dah. Jom. Kita tengok bawah. Okey. Ni awak kena ingat. Okey. Dengar betul-betul. Dalam soalan kadang-kadang dia akan tanya juga. Pergerakan bumi terbahagi kepada 2. Apa dia? Okay, bumi ni dia bergerak. Yes, of course, bumi ni bergerak. Kan kita belajarkan pergerakan bumi. Dalam tajuk kita ni pun, dalam silibus, dia tak cakap putaran, dia tak cakap peredaran. Dia kata pergerakan bumi. Okay. So, dalam pergerakan bumi ni, dia terbahagi kepada 2. Yang pertama, awak kena tulis putaran bumi.
putaran bumi. Nampak tak? Putaran bumi. Yang kedua pula, awak kena tulis peredaran bumi. Peredaran bumi. Peredaran bumi. Okay, first adalah apa? Putaran bumi. Yang kedua adalah peredaran bumi. Apa beza putaran bumi dengan peredaran bumi? Okay. Putaran bumi, simple je. Tulislah kat mana-mana. Putaran bumi. Okay. Bumi berputar pada paksinya. Peredaran bumi pula, bumi beredar mengelilingi matahari. Bumi beredar mengelilingi matahari. Yang satu ni, yang pertama ni, bumi. Kan? Lepas tu dia macam ni tau. Bumi ni dia condong tau. Kejap lagi saya cerita. Sedikit condong. Kutub utara, kutub selatan. Okay. Lepas tu, bumi ni, dia beredar mengelilingi, dia beredar daripada timur, daripada barat ke timur. Okay, daripada barat ke timur. Okay. So dia pusing pada atas paksinya. So yang mana yang paksi? Paksinya kat tengah-tengah ni lah. Sepanjang ni ada paksi. So dia berputar je sendiri, sendirian. Sendirian berhad. Kat situ dia seorang je. Tak kacau kawan-kawan yang lain. Dia seorang je. So ini kita panggil sebagai putaran bumi. Faham? Bumi berputar pada atas paksinya. Dari paksi dia sendiri dia berputar je. Okay. Cakap asing kan? Okay. Bila saya bercakap tentang uh, peredaran bumi, first kita ada matahari. Mataharinya tu. Kita ada matahari. Okay, ada matahari. Second, kita ada bumi. Second, kita ada bumi. Yang kedua, kita ada laluan kita, orbit. Okay, kita ada orbit kita. So, bumi, dia akan beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Okay, so duduk sama. Putaran bumi arah lawan jam. Okay. Peredaran bumi pun arah lawan jam. Dua-dua arah lawan jam. Awak tak boleh cakap dua-dua mengikut putaran arah jam. Salah. Dua-dua lawan arah jam. Kenapa dia lawan arah jam? Kenapa? Tak tahulah. Saya pun tak tahu nak cakap kan. Saya pun tak tahu kenapa dah benda tu dah dijadikan seperti itu. Tapi saya nak tanyalah satu soalan kebat. Awak pernah tengok tak orang pergi Mekah ke mengerjakan ibadah umrah ataupun haji gelak-gelak. Awak kan suka gelak. Typo sikit je dah gelak kan. Okay, ibadah umrah ataupun haji. Pernah tengok kan? And then ada orang dia tawaf kan? Tawaf sekeliling Kaabah kan? Okay, bila dia tawaf sekeliling Kaabah tu, dia ikut arah jam ke dia lawan arah jam? Cuba perhatikan betul-betul. Dia ke ikut arah jam ke lawan arah jam? Okay, dia lawan arah jam. Okay. Kenapa dia lawan arah jam? Semuanya tak tahulah. Allahuakbar. Selarilah dengan kita punya yang ni. Ataupun awak tengok juga, pernah tak tengok orang yang dekat stadium yang lumba lari tu kan? Yang ada kan lumba lari track tu kan? Track and field tu kan? Diorang berlari tu ikut arah jam ke lawan arah jam? Lawan arah jam juga. Alamak, Sir, apa ni semua ni, Sir? Apa ni? Macam ada satu teori konspirasi kan? Tak adalah. Okay, semuanya so dia baca lah. Dia kata sebab badan kita ni, kita adalah ikut arah jam tau, laluan darah kita ni. So bila kita berlari, kita kena ikut lawan arah jam supaya benda tu dia stabilize. Tak tahulah. Wallahualam. Tu berdasarkan sains sukan lah. Tak tahulah betul je macam mana. Okay, pergerakan bumi dah settle. So kita ada putaran bumi, kita ada peredaran bumi. Okay, settle. Okay, first kita nak tengok putaran bumi. So 3.1 dalam awak punya syllabus, itu je. Ni je, pergerakan bumi je. Cerita pasal planet, cerita pasal sistem suria, cerita pasal dua ni. Dah habis. Banyak tak 3.1? Tak banyak. Sekarang ni kita masuk pula tentang 3.2 putaran bumi. Okay, dalam putaran bumi ni, okay, awak kena tahu, first kali awak kena tahu
Tengok ni, semua tengok gambar kat depan ni. Okey. Bumi kita ni sedikit condong tau. Tak adalah kita berdiri pun macam ni condong juga kan. Mana? Macam ni kan. Tak adalah kita berdiri pun macam ni condong, tak lah. Kita biasa je, kita normal je. Cuma bumi kita ni, dia bukannya macam dia bukannya macam ni. Dia bukannya contohnya serukan. Sebab bulat hilang pula. Sebab bulat Okay, dia bukannya macam ni tau. Ni bumi kita. Ni straight. Lepas tu dia berputar. Lepas tu dia berputar. Tak, tak. Dia bukan macam ni. Dia bukan berputar macam tu. Dia sengit. Dia condong. Dia condong macam ni. Nampak tak? Dia condong. Kenapa dia condong? Supaya uh, kalau bila dia macam ni, sebab tu lah ada bahagian kutub utara dengan kutub selatan ni, kalau awak perasan, dia kurang panas. Dia sejuk kan? Dia sejuk. Sebab kawasan tu tak dia dapat cahaya matahari, tetapi dia tak kurang mendapat haba daripada cahaya matahari. So dua kawasan tu dia terlalu sejuk. Okay. So disebabkan ada dua kawasan tu lah, bumi kita ni menjadi stable. Suhu dia stable. Ada kawasan yang panas, ada kawasan yang sejuk. Okay, jadi dia stable. Okay. Alright, kita tengok lagi garisan tegak. Garisan tegak tu kat mana? Ni garisan tegak, nampak ni? Garisan tegak. Okay, garisan tegak berada di sepanjang garisan ni. Dari atas sampai bawah, straight line. Ni kita panggil sebagai garisan tegak. Okay. Kutub utara mana kutub utara? Kutub utara berada di sini. Kutub utara. Straight line dia juga, awak akan bertemu dengan kutub selatan. So nampak kutub utara, kutub selatan kat sini. So sebab apa bumi kita sedikit condong? Dan berapa kecondongan bumi ni? Kecondongan bumi ni awak boleh tulis. Kecondongan bumi ini 0 darjah. Sampai sini, iaitu dia punya kecondongan dia. Saya cek balik. Kecondongan dia 23/1/2 tak silap saya. Okay, kecondongan bumi 23/1/2 darjah. 23/1/2 darjah. Maksudnya daripada dia kosong, kalau sebut sampai sini jadi 90 kan? Ni dia dah belajar kan? Kalau sini 90 darjah. So dia sampai situ. 23/1/2 darjah. Okay, faham kan? Okay. Alright. So apa yang awak nak tulis ni? Okay, awak tulis lagi sikit tu. Bumi berputar pada paksinya. Bumi berputar pada paksinya yang condong. Yang condong. Berapa kecondongan tadi saya cakap? 23/1/2 darjah kan? Awak buat dalam kurungan. Iaitu 23/1/2 darjah. Tak payah utara selatan, tak payah. Kondok bukan kondok Nurdania. Kondok tu yang awak pergi beli kat mall tu sedapnya kan. Makan. Awak suka makan kondok tu. Makanlah nasi. Nasi tak nak makan. Benda-benda macam tu suka. Sushi. Apa lagi? Ramen. Benda macam tu suka. Nasi, aduh. Tak sedap lah. Sedap lah kan. Benda pelik-pelik suka makan. Lepas tu gaduh lapar. Memanglah benda tu tak kenyang. Cuba belanja kan kenyang tu. Kenyang untuk lah kan. Okey. Tambah sikit lagi. Pada satah tegak. Pada satah tegak. Satah pula dah. Siapa satah ni? Pada satah tegak. Satah tu adalah pada garisan tegak lah. Maksudnya ni satah. Garisan tegak tu satah. Dalam bahasa bahasa baku sikit lah. Bahasa baku sikit. Okey, putaran bumi adalah dari barat ke timur. Tulis. Poin kedua. Putaran bumi adalah dari barat ke timur. Maksudnya arah dia ni adalah barat ke timur. Dan kalau kita tengok balik, siapa-siapa yang dah lupa barat dengan timur tu yang mana? Okay, kita ada utara, selatan, timur, barat. Timur, barat. So ini menunjukkan arah kita ni sebenarnya dia bergerak macam ni. Dia bergerak macam ni. Daripada barat pergi ke timur. So bumi kita ni dia berputar, okay, daripada barat dia pergi ke timur. Dan betul tak, mengikut kita punya setiap hari, matahari akan muncul di sebelah timur ke di sebelah barat?
matahari akan muncul di sebelah timur. Perasan tak? Matahari muncul sebelah timur. Kan? Kenapa dia muncul sebelah timur? Kan barat ke timur. Betul lah. Sebab bila dia muncul, bila bumi tu berputar, kan? Bila dia berputar. Macam ni lah. Mana saya ada download? Ah, ni. Okey, bila bumi tu dia berputar, awak nampak kawasan ni timur. Kawasan... Ish, apa ni? Kenapa ada game ni? Allah Akbar. Iklan. Aduh, kacau betul lah. Biasa kena main game dulu kan? Okay, tak apalah. Sekejap, mana gambar bumi? Okay, tengok ni. Okay, bila ada satu kawasan, misalnya, bayangkan Okay, misalnya ini adalah, ni timur, ni barat. Okay. Bila dia bergerak gini, okay, kawasan ni semua akan jadi siang. Ni malam lagi. Siang, malam. Mana dulu yang terima matahari? Sebelah timur ke sebelah barat? Sebelah timur dulu kan? Maksudnya sebelah timur akan jadi siang, sebelah barat akan jadi malam. Contohlah. So sekarang ni, kita pukul 5 petang. Mungkin orang tengah 5 pagi. Mungkin. Faham tak? So timur yang akan. So macam ni dia boleh jadi sebab bumi ni dia berputar daripada barat ke timur. Faham tak? Dia kalau timur ke barat, dia takkanlah muncul sebelah timur, dia akan muncul sebelah barat. Sebab itulah ada yang mengatakan tanda-tanda besar kiamat adalah munculnya matahari di sebelah barat. Wallahu a'lam. Sekali lagi, saya bukan ustaz. Saya cuma baru nak start. Okey. So tu tanda-tanda besar kiamat lah kan. Kita dah belajar kan. Okey, apa lagi yang awak boleh bagi tahu? Ingat putaran bumi dari barat ke timur. Jangan tulis timur ke barat. Bahaya. Walaupun benda tu nampak simple kan. Jangan salah tulis. Okey, awak tambah lagi. Okey. Tambah sikit lagi boleh tak? Koma mengikut arah lawan jam. Lupa nak bagi tahu. Mengikut arah lawan jam. Okey, dia bukan clockwise lah, dia anti clockwise. Kalau arah jam begini, arah jam kan macam ni kan kalau bulat. Arah jam kan macam ni kan. Ni kan arah jam kan. So dia lawan arah jam. Maksudnya dia gini. Dia lawan arah jam. Okey? Alright. Apa lagi yang boleh tambah kat situ? Okey, satu lagi tambah sikit lagi last. Setiap putaran bumi yang lengkap mengambil masa selama setiap putaran bumi yang lengkap mengambil masa selama berapa jam? Satu hari. Bagi tahu saya berapa jam? Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Atau satu hari. Kita semua ada 24 jam. Tapi kenapa 24 jam yang kita ada, yang semua manusia ni sama, kenapa orang tu kaya? Kenapa ada orang ni susah? Kenapa ada orang tu berjaya? Kenapa ada orang ni gagal? So, bergantung kepada cara kita managekan masa kita. Okay? Nombor satu, rezeki lah kan. Rezeki orang tu boleh lah kan. Senang cakap. Rezeki orang tu, dan rezeki dia senang lah dia. Rezeki kita susah lah kita. Benda tu satu lah kan. Tapi, saya lebih suka kita berusaha. Kita nak dapatkan sesuatu tu, kita buat yang the best. Andai kata kita tak berjaya pun, it's okay lah. Kita dah cuba, kita dah usaha. Dan selebihnya tu, kita bersalah saja. Macam tu lah. Tiba kan nasihat sikit. Okay, saya dapat lah kat sini. Okay, so dapat kat sini. Satu putaran lengkap, 24 jam. Settle. Okay. Alright, siapa-siapa nak screenshot ke yang ni? Mungkin ada yang nak salin ke, nak screenshot ke. Okay, cepat saya bagi masa. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dah. Okay, we go for the next one. Okay, yang seterusnya. Okay, seterusnya. Ni sangat-sangat penting Ini sangat-sangat penting. Okay, soalan juga selalunya dia akan tanya awak kesan-kesan putaran bumi, kesan-kesan peredaran bumi. Awak memang dah kena tahu, dah kena hafal. Kesan putaran bumi total campur ada 4. Ada 4 kesan putaran bumi Nombor 1, kejadian siang dan malam. Tulislah kat situ. Kejadian siang dan malam. Dah ada dah kat bawah tu. Salin balik je. Siang dan malam. Disebabkan bumi ni dia berputar pada atas paksinya, kesan dia
Ada siang, ada malam. Okey lah. Okey, yang kedua, kau boleh ambil lah kat sini. Perbezaan waktu tempatan. Salinlah balik. Kesan-kesan dia adalah perbezaan waktu tempatan. Ada kawasan dekat Jepun sekarang ni tengah pukul 7 malam. Dekat Amerika Syarikat sekarang ni pukul 3 pagi. Kenapa berbeza? Sebab apa? Sebab perputaran bumi. Kerana efek daripada putaran bumi. Kan kita kan selalu tengok bola kan. Kan waktu kita tengok World Cup kan kadang-kadang pukul 3 pagi kita tengok World Cup kan. Kenapa kita tengok World Cup 3 pagi? Tapi dekat sana 3 pagi ke? Kat sana pukul 8 malam. Pukul 10 malam. Kita je 3 pagi. Ah, Okey, apa lagi? Selain daripada tu, awak boleh cakap juga. Okay, selain daripada tu, awak boleh cakap juga pembiasan angin lazim. Okay, pembiasan angin lazim. Macam mana boleh berlakunya pembiasan angin lazim, angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. Okay, dan juga kejadian pasang surut. Saya tak sempat lah nak explain everything semua ni. Nanti yang mana awak baca tu awak baca lah. Sorry, kejadian pasang surut. Air laut. Okay, boleh? Okay, so total dia ada berapa? Ada 4. Tolong hafal. Ni memang kena hafal. Yang ni tak ada formula lah nak buat apa dah. Memang kena hafal. Okay, kejadian siang dan malam, perbezaan waktu tempatan, pembiasan angin lazim, kejadian pasang surut, air laut. Okay, 4 ni tolong hafal. Kalau soalan kata, berikan kesan-kesan putaran bumi, 4 markah. Kejadian siang malam, 1 markah. Perbezaan waktu tempatan, 1 markah. Pembiasan angin lazim, 1 markah. Kejadian pasang surut, air laut, 1 markah. 4 markah, free dapat dalam tangan. Tapi kena hafal lah. Okay? Ataupun soalan kata, huraikan 2 kesan putaran bumi. Awak ambil je mana-mana 2 daripada sini. Awak ambil isi dia, ni adalah isi dia. Awak ambil huraian dia. Huraian tu awak boleh hurailah sendiri. Hurai apa yang awak tahu tentang kejadian siang dan malam. Okay, boleh? Kalau tulis kejadian pasang surut je boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pasang surut tu air laut lah tu. Okay. Alright. Seterusnya kita sambung sikit kat sini. Sekejap Apa ada komen-komen ni? Sekejap Okay. Pernah keluar exam. Okay. Macam komen. Ngeluah perasaan pun ada kat situ. Okay, sabar. Buat bertendang. Buat bertendang semua. Buat bertendang. Okay, so ingat yang this one kena hafal. So nak screenshot. Okay, boleh lah nak screenshot. Okay, cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kita pergi for the first one lah. Kejadian siang dan malam ni memang selalu keluar dalam exam lah. Okay, kita tengok sikit kat sini. Okay, simple je. Tak susah pun. Okay, kejadian siang dan malam. Bumi kita berbentuk apa guys? Bumi kita berbentuk sfera kan? Bumi kita berbentuk sfera. And then kita ada matahari. Bahagian yang terdedah kepada matahari akan mengalami waktu siang ke waktu malam? Waktu siang. Good, bagus. Bahagian yang terlindung di bahagian belakang ni, yang terlindung daripada matahari ni akan mengalami siang ke malam? Malam. Itu je. 2 tu je. Apa dia sekali lagi saya beritahu? Okay. Untuk siang Okay, awak tulis. Bahagian yang menghadap matahari. Tulis. Bahagian yang menghadap matahari. Kita buat 2 lah. 1 siang, 1 malam Bahagian yang menghadap matahari. Menghadap matahari akan mengalami waktu semenghalang Semenghalang ke? Kita lah Okay, bahagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang. Tapi kalau awak explain, cuba explain dua-dua lah. Ni saya buat dalam bentuk macam ni. Okay. Mengalami waktu. Maksud saya explain dua-dua tu maksudnya awak sekalikan ayat dia. Nanti awak tambah lah. Manakala bahagian yang terlindung daripada matahari. Manakala lah awak letak dalam macam tu. Okay. Saya buat yang satu lagi Okay. Manakala bahagian yang terlindung. Okay. Bahagian yang terlindung cahaya matahari Bahagian yang terlindung.
daripada cahaya matahari akan mengalami waktu malam. Akan mengalami waktu malam. Dah settle, dah siap. Okey, bahagian yang terlindung matahari, cahaya matahari akan mengalami waktu malam. Bahagian yang terdedah daripada matahari ni akan mengalami waktu siang. Settle. Okey, boleh hafal tak ayat ni? Boleh hafal tak? Ni huraian dia kan, sir? Yes, ni huraian dia. Kalau awak cakap, soalan minta huraikan dua uh, kesan putaran bumi. Awak cakaplah, antara kesan putaran bumi ialah kejadian siang dan malam. Titik. Bahagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang. Manakala bahagian yang terlindung daripada cahaya matahari akan mengalami waktu malam. Dua markah. Settle dah. Faham tak? Kalau awak tak ikut ayat ni, awak nak buat ayat sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Selagi mana ayat awak tu menjerumus kepada uh, siang dan malam. Okay, settle. Saya nak screenshot, Sir? Oh, nak screenshot. Nak screenshot, Sir, ke nak screenshot ni? Dua. Satu je. Okay, yang ni. Lanjut je. Okay, bahagian yang menghadap matahari akan mengalami siang, waktu siang. Bahagian yang terlindung daripada matahari akan mengalami waktu malam. Awak dah belajar kan ni kan? Kan dah belajar kan? Lupa. Makan apa boleh lupa ni? TikTok ingat tak TikTok? Setiap hari buka TikTok tak? TikTok ingat. Oh, tak buka. Saya belajar. Saya buat homework bagusnya. Sejuk perut ibu mengandung Oh, bagus. Okay. Teruskan. Ingatlah. Ingat lagi sebenarnya. Ingat lupa, sir. Ingat lupa. Lupa ke ingat? Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Perbezaan waktu tempatan. Sikit saya cerita. Okey, perbezaan waktu tempatan ni. Awak tengok Okey. Tak awak tengok peta ni. Pernah tengok tak? Ke tak pernah tengok? Pernah tengok tak? Peta ni kalau awak tengok, dia ada peta yang garisan-garisan cengit-cengit ni. Zigzag apa benda tau ni Okay, peta ni sebenarnya ni adalah kita panggil sebagai GMT lah. Uh, um, ataupun kita panggil sebagai kita ada garisan tarikh antarabangsa, kita ada garisan meridian pangkal. Okay, GTA dan juga GMP. Okay, dalam bahasa Inggeris dia panggil GMT. Kalau beli jam kan dia ada tulis GMT kan. Itu saya lupa apa dia punya tu lah. Tapi dia more tu kepada zon waktu piawai yang membezakan bumi ni kepada 24 line. Ada 24 garisan. Satu, dua, tiga, sampailah 24. 12 berada di bahagian timur, 12 berada di bahagian utara barat. And misalnya lah Malaysia. Malaysia berada di line yang ini kan. Garisan yang ini, Malaysia berada kat sini, contohlah kan. Malaysia kat sini. Pukul 5 petang. Sekarang kan pukul 5 petang. So kalau kita nak tengok Thailand misalnya. Thailand berada di Thailand berada di satu di belakang. Satu di kanan ke kiri tak kisahlah. Kita katakan Thailand berada satu di depan. So sekarang ni kat Thailand pukul 6 petang. Faham tak? Kalau kita pergi satu lagi, kat sini pula dia dah pergi ke negara China dah. So sekarang China pukul 7 petang. 7 malam lah. Kalau kita pergi kat Korea dengan Jepun dah pukul 8 malam. Faham tak? Lagi jauh awak pergi, lagi banyak perbezaan waktu tu. Dan dia bukannya macam ni, dia adalah satu garisan. Itulah nama dia. Okay, faham tak kat sini? Kalau awak ambil ni dengan ni, lagi jauh lah beza dia kan. Bermula dengan 1 jam. Okay, dan dibahagikan daripada, kan kita tahu kan, kita ada sebanyak, total kita ada ni adalah 180 timur, 180 barat kan, di sini kan. Tengah-tengah ni timur dan barat. Inilah dia garisan tarikh antarabangsa. Okay, so total ada 24 garisan. Okay, dan dia punya beza darjah dia ni, kan kita ada 360 darjah kan total kan. Kalau bagi 2, 180 lah kan. Okay, so beza dia 15 darjah, 15 darjah, 15 darjah. So 15 darjah bumi bergerak bersamaan 1 jam. Okay. Okay, so awak tulis sikit kat situ. Kesan putaran bumi kesan putaran bumi mewujudkan 24 zon waktu. .
iaitu 1 jam bagi setiap zon. Okay, saya nak buat sedikit pengiraan boleh tak? Saya nak buat sedikit calculation. Okay. Kita total ada 360 darjah. Betul. Bahagi dengan 1 hari bumi berputar 360 darjah. Dalam 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Awak ambil 360 awak bagi dengan 24 jam. Dapat berapa? Jawapan mesti dalam darjah. Sebab apa? Dia akan ambil yang atas. Yang 360 darjah bagi dengan 24 jam. Unit berbeza, kita akan ambil atas jawapan dia. So berapa darjah? 360 bagi 24, awak akan dapat 15 darjah. Okey, betul dah? So 15 darjah ni bersamaan dengan 1 jam. So bumi bergerak 15 darjah setiap 1 jam. Dah faham dah sekarang ni? Faham tak macam mana kita dapat nilai ni? Faham tak? Okey, ni yang pertama. Okay, dapat Okey, yang kedua, macam mana kita nak dapat berapa bagi 1 darjah? Berapa berapa minit untuk bumi bergerak 1 darjah? Okey, awak ambil pula 15 tadi tu. Awak ambil pula 15 darjah tadi tu. Awak bahagikan dengan 1 jam. 1 jam bersamaan dengan berapa minit? 60 minit, betul? 15, sorry. Bagi berapa Okey, bagi 60 minit. Okay, kita nak tahu 1 darjah tu bersamaan dengan berapa minit. Sorry. Okey. Bahagi dengan 15 darjah. Jawapan dalam minit. 60 bagi 15. Awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 4 minit. So, 4 minit bersamaan dengan bumi bergerak 1 darjah. Faham tak? Awak dengar lagu kan? Dengar lagu kan? Ha. Apa lagu apa sekarang famous? Kill Bill Oh, Kill Bill. Sana awak dengar 4 minit habis kan? 4 minit habis tu bersamaan bumi dah bergerak 1 darjah dah. Tanpa awak sedar. So ingat dua ni dia memang kalau atas awak bagi dengan unit yang lain, kita guna unit atas. Atas guna unit yang lain, kita akan ambil atas. Okay, jelas? Faham kat sini? So kena tahulah benda ni basic lah, kena tahulah. Okay, settle. Ada apa-apa soalan kat sini? Enggak ada. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Pembiasan angin lazim. Pembiasan angin lazim Pembiasan angin lazim ni okay, awak tulis je. Tulis je kat bawah tu. Okay, tulis. Putaran bumi menghasilkan daya graviti bumi. Putaran bumi menghasilkan daya graviti bumi. Okey. Yang mana kita kenali sebagai daya Coriolis. Daya Coriolis. Daya Coriolis ni apa pula? Okey, daya Coriolis ni, daya Coriolis ni apa? Okey, daya Coriolis ni adalah angin yang ada ni. Angin-angin yang ada ni, kalau bumi kita tak bergerak bumi kita macam ni je. Tak bergerak kita tak akan ada graviti dan kita tak akan ada daya Coriolis. Tak ada angin. Sebab tak ada bumi tak bergerak kan. Tapi bila bumi bergerak, akan ada tak angin yang datang dan sebagainya. So buminya bergerak. So akan ada angin. Kereta awak buka tingkap. Awak buka tingkap, lepas tu awak tak jalan kereta tu. Dia adalah udara kan. Udara tu ada. Tapi awak rasa tak angin ke tak rasa? Ke macam tu je. Rambut awak pun macam tu je kan. Kalau yang lelaki atau perempuan lah kan. Tapi bila awak buka tingkap, awak bawa dengan laju. Awak akan kena tak udara tu. Awak kena tak angin tu. Kena. Tapi dalam keadaan kita tak nampak. Yang nampak tak ni? Nampak kalau perempuan pakai tudung tu memang terbang lah tudung macam tu mulut tu kena angin kan. Okey, tambah sikit lagi. Daya ini akan memesongkan. Okey, dan bumi ni bergerak, at the center ada graviti, dan inilah menyebabkan daya ini akan memesongkan arah tiupan angin lazim dunia. Arah tiupan angin lazim dunia.
Kita kena tahu dekat dunia kita ni ada angin lazim. Angin lazim ni dia dah ada pattern lah. Macam ni lah. Ada tekanan udara tinggi, tekanan udara rendah, ada udara sejuk, ada udara panas, ada yang tolak daripada timur ke timur laut ke barat daya ke timur laut ke barat daya. Macam ni lah, dia memang ada pattern lah. Okay. Dan dia berubah-ubah lah. Okay, dia berubah-ubah. Kita buat tu sini dulu. Okay, dapat kan? Siapa-siapa nak screenshot? Cepat. Putaran bumi menghasilkan daya graviti bumi, daya Coriolis. Daya ini akan memesulkan arah tiupan angin lazim dunia. Okay, settle. Okay, sampailah the last one, kejadian pasang surut. Saya rasa inilah yang paling mudah, inilah yang paling senang. Ingat sahaja, bulan ada graviti. Dan bila waktu malam, apa yang berlaku akan ada air pasang. Sebab apa air tu pasang? Air tu dia akan meningkat dalam kuantiti yang agak ketara lah kita boleh nampak. Tak adalah air tu naik ke langit, taklah. Okay, air tu dia just naik. Okay, dia akan naik dengan keadaan yang tinggi. Sebab apa? Ada daya graviti bulan pada waktu malam, dan kerana bulan tu sangat dekat dengan bumi. Matahari pun ada daya graviti. Tetapi disebabkan keadaan terlalu jauh, so air tak pasang sangat lah pada waktu siang. Tak nampak sangat. Okay, boleh bezakan dah tu. So mana kawasan yang akan dapat daya graviti ni? Kawasan yang ada tarikan bulan kat sini. So kalau bulan tu kat sini, ni adalah air pasang. So kat sini tak ada bulan, kat sini tak ada bulan, air tak pasang. Ataupun pada ketika proses gerhana berlaku, air akan pasang juga, walaupun pada waktu siang. Sebab apa? Bulan dia bergerak sedikit perlahan berbanding dengan pergerakan bumi. Okay? Sebab tu lah kadang-kadang awak boleh nampak ada bulan time siang. Tak jadi masalah pun. Okay? Time ni air pasang dan juga time waktu macam ni. Dua keadaan. Okay, boleh? So air pasang ni nak ingat apa? Air pasang ni, fenomena air pasang ni awak boleh cakap dalam tempoh 24 jam. Ni boleh saling kat mana? 24 jam. Okay. Berlaku sebanyak 2 kali. Satu time bila? Satu time maghrib. Bila time maghrib, bulan dah naik kan, air akan pasang. Satu lagi time malam lah. Time malam tu, time subuh tu, air dah mula surut. Jadi dia akan naik balik lah. So dalam 24 jam tu, dia berlaku 2 kali. Pasang dan surut. Okay. Okay, selesai. Okay, habis. Panjangnya nak cerita putaran bumi kan. Sebab dia ada banyak kesan kan. Okay, boleh saya masuk untuk peredaran bumi? Berperlu tak rasa? Okay, boleh kita masuk peredaran bumi? Sekejap lagi nak pergi akad nikah ni. Sah? Sah. Kan? Dah boleh dah ni. Rehearsal dulu. Nampak lagi. Okay. Peredaran bumi. Tak banyak pun ni, sikit je. Tak ada 2 je kesan dia. Okay. Awak boleh cakap peredaran bumi adalah secara lawan pusingan jam. Okay, tulis. Adalah peredaran bumi adalah secara lawan pusingan jam. Dia beredar tu lawan pusingan jam. Okay. Dan nak bertambah sikit lagi. Bumi mengambil masa selama berapa lama bumi nak mengelilingi matahari? Bumi mengambil masa selama 365 hari. Ada yang cakap 365 hari. Ada yang cakap 366 hari. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah 365 1/4 hari. Kenapa ada 1/4 tu, sir? Sebab kita ada leap year ataupun kita ada tahun lompat, iaitu pada tanggal 29 Februari. Ada ke yang birthday dia 29 Februari? Ada. Serius lah. Awak tahun leap year ke? Awak lahir tahun leap year ke? Mana ada. Awak semua 2008. 2008 leap year. Serius lah. Awak 2008 leap year kan? 2000. Oh, tak tahu. Tanya. Zaman saya lahir leap year. Leap year ni tahun lompat. Tapi saya bukan lah. Kawan saya ramai. 5 orang. Ni. So, kita orang celebrate birthday orang time 4 tahun sekali je. Jahat kan kita orang. Kita orang sama 4 tahun sekali je. Okay, dia macam 28 Februari terus 1 Mac. Okay. Ataupun bersamaan juga dengan 1 tahun.
Sama juga dengan 1 tahun. Cukuplah setahun. Kan kita kan anak awal tahun kan. Okay. Itu je lah. Tak ada apa dah. Okay. Tak ada apa dah. Okay. Kesan dia. Ada 2 je kesan dia. Tak banyak pun. Okay. Yang pertama adalah kejadian 4 musim. Tulis. Kejadian 4 musim. Dan yang kedua adalah fenomena gerhana. Fenomena gerhana. Sorry lah. Hari ni tulisan saya tak bagi kerjasama lah. Sedang menahan diri daripada menulis dengan baik. Sedang menahan diri. Okay. Kesan peredaran bumi. Okay dah. Okay, 2 ni awak kena hafal. Kena hafal 2 ni dan 4 yang atas tadi tu. Putaran bumi, perbezaan waktu tempatan, pembiasan angin lazim, kejadian pasang surut. Kena hafal. So total isi awak kena hafal untuk bab ni berapa? 6. Ada 6 isi awak kena hafal. Boleh? Ni saya bagi tahu ni. Kena hafal apa? Saya dah bagi tahu dah. Lepas tu huraian tu kena hafal ke Sir? Huraian awak kena tahu apa yang awak nak kena tulis. Okay, alright. Kejadian 4 musim. Apa benda yang penting? Kita tengok. Okay, kejadian 4 musim ni simple je. Number one, ni saya permudahkan sikit lah. Ada matahari kat tengah ni. Simple je sebenarnya. Ada matahari. Okay, tak apa. Nanti saya upload. Yang ni awak tak payah salih. Awak dengar je dulu. Awak dengar je penjelasan saya. Okay. Lepas tu ada bumi pada 4 kedudukan yang berbeza. Okay. Bumi pada 4 kedudukan yang berbeza. Okay. Bumi kat 4 kedudukan yang berbeza. Okay. Alright. Simple je benda ni. Okay. Awak kena ingat apa tau? Untuk yang ini, awak kena ingat setiap pergerakan ni, sebabkan kita setahun ada 12 bulan, betul? Setahun kita ada 12 bulan dan kita ada 4 musim. So 12 bahagi dengan 4, awak tekan kalkulator. 12 bahagi dengan 4, awak akan dapat 3, betul? 3 tu adalah apa? 3 tu adalah gap dia. 3 bulan sekali musim ni. 3 bulan sekali musim ni. 3 bulan sekali musim ni. 3 bulan sekali musim tu. Okay? Macam mana saya dapat 12 tahun? Ada 4 musim. So berapa gap dia? 3 bulan sekali. Okay, dia akan bermula pada musim apa? Dia akan bermula pada 21 Mac. Okay. Iaitu musim apa? 21 Mac tu adalah musim bunga. Musim bunga. Okay. Lepas tu dia akan sambung pula dengan 21 Jun. Musim apa? Lepas bunga dah cantik-cantik, dia akan muncul pula musim panas. Okay, simple je, dah ingat ni. Okay, awak ingat 2 ni dah cukup dah. Kalau sini bunga, lawan dia. Musim apa lawan dia? Musim luruh. Okay, pada bila? Musim luruh pada 23 September. Kalau sini panas, lawan dia musim sejuk. Dia tak boleh. Lepas panas terus sejuk. Dia takkan jumpa. Panas lawan dia sejuk. Bunga lawan dia luruh. Yang ini adalah pada 22 Disember. Okey, macam mana nak hafal tarikh? Macam mana nak hafal tarikh? Simple je. Tengok ni. Awak ingat je. 1, 1. Okey dia. 1123. 1123. Apa benda ni sir? 1123. 21, 21, 22, 23. Okay, awak ingat tu? 21, 21, 22, 23. So 1123. Ingat yang tu. Dan juga untuk bulan, ingatlah Mac. 3 bulan. Mac, April, Mei, Jun. Jun, Julai, Ogos, September. September, Oktober, November, Disember. Disember, Januari, Februari, Mac. Repeat balik. Boleh? Dapat? Dan semua yang awak akan kira ni adalah memang dalam buku teks dan sebagainya, memang kita punya fokus adalah hemisfera utara sahaja. Maksudnya, bumi kan condong kan? Bumi kan condong kan? Kita kira ni kan? Bumi kan condong kan? Bumi kan condong kan? Bahagian yang kita duk sebut-sebut ni adalah bahagian hemisfera utara ni je. Yang bahagian utara je. Bahagian utara dia je. Bahagian utara dia sahaja. Maksudnya bahagian utara dia ni, yang bahagian atas ni, musim bunga. Kalau bawah ni jadi apa? Luruh lah. Kalau sini panas, atas ni panas, bawah ni tengah musim apa? Musim sejuk. Kalau atas ni tengah luruh, bawah ni panas. Bunga. Kalau sini sejuk, bawah ni panas. Itu saja, dia berlawanan. So semua yang kita buat ni adalah kita kira yang utara saja. Jelas? Faham? Okey, siapa nak screenshot? Screenshot dulu. Yang ni satu kaedah yang paling mudah yang saya boleh bagi tahu dekat awak.
Yang ni kena hafal lah. Okay, last kali gerhana. Okay, bulan je Bulan ni yang dia ada kat dalam buku teks. Awak boleh tengok lah buku teks. Maksudnya contoh March sampai Mei. March sampai Mei. Dekat hemisfera utara musim bunga. Hemisfera selatan luruh. Itu je ni. Awak buatlah yang lain. Apa dia? Awak buatlah pula yang lain. Jun sampai apa? Ogos. Musim panas. Lawan dia apa? Sejuk. Terbalikkan je. Senang je. Lepas tu apa lagi? Kita ada September, Oktober, November sampai November. Musim luruh. Lawan dia bunga. Disember, Januari, Februari sampai bulan Februari. Musim sejuk. Musim sejuk kan? Musim sejuk. Lawan dia panas. Senang ke susah? Senang kan? Sebenarnya senang je. Tapi awak kena hafal lah sikit dia punya ni. Nampak bila saya dah terangkan, baru awak rasa senang. Sorry sebab kekangan masa. So, kita habiskan sikit lagi boleh tak? Kita habiskan sikit je lagi. Boleh tak? Sikit je lagi. Fenomena gerhana. Sikit dah nak habis dah. Okay. Alright, siapa-siapa nak screenshot? Laju. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, last one. Fenomena gerhana. Okay, fenomena gerhana ni awak kena tahu ada 3 komponen penting. Matahari, dia mesti ada 3 ni. Bumi dan bulan. Yang pertama, dia mesti duduk dalam keadaan yang selari. Barulah dia dikira sebagai gerhana. Kalau dia tak selari, dia takkan jadi gerhana. Okay, contoh gerhana bulan. Macam mana boleh berlakunya gerhana bulan? Simple je. Gerhana bulan, dia berlaku. Okay, kita ada matahari. Kita ada gerhana matahari. Matahari. Kita adanya bumi. Kita adanya bumi. Dan kita adanya bulan. Dalam keadaan yang selari. Okay, apa yang berlaku pada ketika ini? Okay. Matahari, bumi dan bulan ni. Okay. Ini yang berlaku. So, apa yang berlaku adalah cahaya matahari ni, yang ni dia memang, kalau kita belajar, sebelah sini adalah malam lah. Sebelah sini malam. Sorry. Sebelah situ pula malam. Sebelah sini adalah malam. Sebelah yang malam ni akan menghadap bulan. So, bila dia menghadap bulan, dia akan nampak bulan tu seolah-olah macam dia ada ring light. Sekeliling dia tu terang. Jadi, dalam keadaan yang selari, bumi di kat tengah-tengah, di antara matahari dengan bulan, pada waktu malam, itulah dia gerhana bulan. Faham tak? Okay, screenshot dulu yang ni. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, the last one yang terakhir sekali. Kalau gerhana matahari, terbalikkan je bulan dengan bumi tu. Okay. Matahari. Bulan kat tengah. Bulan jadi kat tengah. Okay, bulan kat tengah. Bulan. Bulan kan kecil kan? Bumi. Berada dalam keadaan selari yang mana bulan berada di antara matahari dengan bumi. Okay. Pada waktu mana? Pada waktu siang. Sebab ni kan malam. Belah belakang ni kan malam. Pada waktu siang. Okay. Dan apa yang menariknya kat sini adalah akan ada 2 zon sabar nak lukis ni. Okay, nampak tak? Okay, akan ada 2 zon. Sorry lah kalau besar sangat bulan ni. Okay. Zon apa? Okay, ada orang yang dia akan duduk kat dalam ni. Ada beberapa masyarakat yang dia akan duduk kat dalam ni. So, orang yang duduk kat tengah-tengah ni, dia akan nampak bulan penuh. Gerhana bulan penuh. Yang tu kita panggil sebagai umbra. Umbra ni dia nampak gerhana penuh. Kan ada kan?
Ada pula orang dia akan nampak penumbra. Penumbra ni dia akan nampak gerhana separa. Gerhana separa. Gerhana separa ni gerhana separuh-separuh je. Orang tu duduk kat mana? Orang tu dia akan duduk kat luar lah. Kat sekeliling ni lah. So mungkin dia akan duduk kat sekeliling ni lah. Okay, so itu adalah perbezaan dia. Ni orang yang duduk kat dalam. Ini adalah orang yang duduk kat luar. Okay, alright. Siapa-siapa yang nak screenshot? Okay, cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, semua ni nanti saya akan uploadkan dekat answer. Okay, screenshot ni juga. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ya Allah, habis dah. Okay, so semua ni nanti saya akan uploadkan dekat answer. Alright, so saya rasa dah tak ada apa dah. And last daripada saya adalah good luck, all the best. Semoga maju jaya. Dan selamat tahun baru kepada semua pelasian-pelasian saya. Semoga awak ada azam baru. Dan juga semoga awak dapat semangat yang baru. And terus cekal. And terus berusaha. Okay? Selagu. Alah, hai lagu. Lagu apa makna ni? Okay, ada. Kena. Jumpa lah lagu. Ada lagu. Okay. So, tak ada apalah. Saya ucap all the best and good luck untuk semua. Okay. Tak gambar. Check. Okay, good luck semua. Bye-bye. Mana dia punya chorus ni? Lagu favourite saya. Okay, bye-bye semua. Take care. Jaga diri. Ask out to unmute. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Lagi. Thank you, sir. Bye. Bye. Apa lagi, sir? Bye, sir. Bye, sir. Bye-bye. Bye, sir. Bye. Bye-bye. Take care. Thank you, Bye, sir. sir. Take care, sir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Alright, bye-bye. Aku rasa saya jangan lupa repost. Oh, ada yang text saya. Sir, malam ni saya post. Malam ni awak post. Kenapa tak nak post petang? Push 2 kali. Ada phone. Rosak. Ada pun. Okay, mana setunggu Okay. Tertuntut Okay. Okay, alright. Bye, sir. Thank you. Bye-bye. Terima kasih semua. Sir nak ikut pula, sir. Penat jam 11 ni. Harap dulu. Exam. Sedih ah. Alright, bye-bye semua. And thank you so much Boy Nazir and MC Plus broadcast team and so on. Okay, bye-bye semua. Bye, sir. Bye, sir.